صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan, kesihatan, kesenangan, kesejahteraan untuk kita menghadapi kehidupan seharian kita dan meneruskan pengajian kita dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa dalam permulaan pengajian kita pada hari ini saya akan bacakan satu hadis yang ringkas. Mudah-mudahan dia memberikan kita satu pengajaran yang simple buat tuan-tuan puan-puan di rumah untuk mudah mengingati. Hadis kita pada hari ini menyebutkan tentang satu lafaz yang mudah yang mana Rasulullah sebutkan al-kalimatut tayyibatu sadaqah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kalimah yang baik itu adalah sedekah, iaitu maksudnya setiap perkara yang baik yang kita ucapkan kepada orang lain, kita sampaikan perkara yang baik kepada orang, kita beri nasihat, kita puji seseorang, pada hakikatnya ianya adalah mendatangkan pahala. Maknanya sangat mudah Islam ni memberikan ruang untuk kita mendapatkan pahala, sehingga kan dalam hadis yang lain Rasulullah turut pernah menyebutkan wabtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu kepada orang lain juga adalah satu sedekah. Jadi dengan ini saya pun boleh saya senyum pada Ustaz Husaini. Boleh, Doktor. Maknanya seperti biasa dalam program kita pada hari ini dengan saya, hari-hari dengan saya iaitu Ustaz Husaini. Sihat Ustaz Husaini? Saya alhamdulillah. Nampak Saya Ustaz Husaini senyum kat saya ni, kenapa ni? Nak sedekah ke? Tak ada, sebab saya suka tengok muka Doktor. Selalu senyum. Masya-Allah. Datang pada senyum ya, insya-Allah. Jadi saya dapat pahala sedekah ni. Ya, pahala. Masya-Allah. Mudah-mudahan saya dapat juga pahala sedekah. Sama juga kita semua. Kita buat satu perkara yang baik, Allah Taala akan berikan kita kemudahan dan pahala yang ada di sisinya, insya-Allah. Baik, seperti biasa, sebelum kita meneruskan perbincangan kita dalam hadis pilihan kita pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita lihat muka surat yang ke-34 Suratul Baqarah ayat yang ke-219. Tengok apakah wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah. Mudah-mudahan memberi sedikit kefahaman di dalam hati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, kalau tuan-tuan perhatikan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi sangat menarik, iaitu ayat tentang mereka ataupun orang-orang bertanya tentang hukum arak, iaitu dikatakan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-khamru wal maisir, lalu Allah Taala memberikan jawapan kul fihi ma ismun kabir.
Allah Taala kata ianya mempunyai dosa yang besar ataupun terdapat dosa yang besar walaupun terdapat manfaat, tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, iaitu dosanya lebih banyak daripada pahala ataupun manfaatnya. Maka dalam hadis kita pada hari ini juga kita akan membincangkan tentang isu arak. Yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Saidina Abdullah bin Umar. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis yang disediakan dalam slide ini. Riwayat daripada Saidina Abdullah bin Umar, an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat arak, orang yang meminumnya, orang yang menuangnya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerahnya, orang yang mengambil hasilnya, orang yang menghantarnya, dan orang yang meminta dihantarkan. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Sunan Abi Daud. Sekiranya tuan-tuan perhatikan tadi bila mana saya sebutkan tentang Saidina Abdullah bin Umar, saya tidak menyebutkan radhiyallahu taala anhu, tetapi saya menyebutkan radhiyallahu taala anhuma, iaitu mudah-mudahan Allah Taala meridai Abdullah bin Umar dan ayahnya iaitu Umar. Abdullah anaknya, Umar adalah ayahnya. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma ataupun radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah Taala meridai Abdullah bin Umar dan ayahnya iaitu Saidina Umar. Baik, kembali kita kepada hadis ini. Hadis ini menceritakan bagaimana Allah Taala melaknat arak dan mereka yang berkaitan dengan industri arak ni. Tapi sebelum jangan ke mana-mana, kita akan bincang lagi tentang perkara ini dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian kita mengenai hadis yang berkaitan dengan arak. Sebelum tu saya minta maaf pada tuan-tuan, tadi saya berhenti mengejut sikit sebab saya teringat Ustaz Husaini. Jadi bila saya teringat Ustaz Husaini tu saya terkejut kejap. Jadi saya berhenti mengejut kejap tadi. Kalau Ustaz Husaini ingat hadis yang kita bacakan ni siapa yang meriwayatkan dia? Baik, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini ataupun perawi ini pernah kita sebut ya doktor ya. Betul. Iaitu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Betul. Ya, merupakan anak kepada Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Ya, dalam kitab Ta'dib fi Hamalatil Quran, bila mana dalam bulan Ramadan menceritakan bahawa Abdullah ibnu Umar ini akan menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Masya-Allah. Maknanya beliau ini seorang yang alim. Masya-Allah. Itulah dia Abdullah ibnu Umar ini. Betul. Baik. Ya? Itulah tadi yang diceritakan oleh Ustaz Ustaz Husaini, minta maaf saya, Ustaz Husaini, yang mana menceritakan tentang bagaimana Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang sangat tekun, sangat orangnya yang sangat baik sehingga dia berjaya menghabiskan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Begitu juga saya teringat dalam hadis yang lain Rasulullah memuji dia. Rasulullah kata kana Abdullah rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ni Rasulullah kata dia ni adalah lelaki yang salih. Bukan senang Rasulullah nak puji seorang pemuda sebagai pemuda yang salih, tetapi Rasulullah letakkan syarat. Rasulullah kata in qamal lail. Syaratnya iaitu sekiranya dia mendirikan malam, iaitu dia bangun qiyamul lail, maka setelah daripada itu dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Perincian lagi mengenai tentang Saidina Abdullah bin Umar ni, mari sama-sama kita perhatikan dalam slide yang telah kita sediakan, iaitu sedikit sebanyak biografi ataupun biodata tentang Saidina Abdullah bin Umar. Beliau adalah seorang yang telah memeluk Islam bersama dengan ayahnya iaitu Umar bin Al-Khattab.
yang mana beliau juga adalah sahabat yang dikira sebagai sahabat kedua terbanyak meriwayatkan hadis. Kalau pertama tu kita kategorikan sebagai Abu Hurairah, maka yang keduanya adalah Saidina Abdullah bin Umar, dan yang ketiganya beliau adalah orang yang sangat berhati-hati apabila meriwayatkan hadis. Yang ni bila teringat kepada Saidina Abdullah bin Umar ni, teringat saya kepada Saidina Abu Bakar sendiri. Kalau Abdullah bin Umar ni sangat berhati-hati ketika nak menyampaikan hadis, Abu Bakar apatah lagi. Kalau tuan-tuan perhatikan, kalau ustaz-ustaz ini perhatikan, Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi dia sempat dengan Rasulullah 3 tahun je. 3 tahun. Sedangkan Abu Bakar sepanjang hidup dia, maknanya daripada awal lagi dia dah sama dengan Rasulullah, tapi dia adalah bukan tergolong dalam kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Berarti Abu Bakar ni, Saidina Abu Bakar ni orang dia sangat berhati-hati apabila dia nak mengucapkan hadis daripada Rasulullah. Masya-Allah. Ini maknanya satu biodata yang latar belakang yang sangat menarik tentang Abdullah bin Umar dan juga tentang tadi Abu Bakar sedikit lah. Baik, kita masuk pada perbincangan kita mengenai hadis ni tadi, iaitu tentang arak. Arak ni isunya sebenarnya agak panas juga tuan-tuan sebenarnya. Ustaz-ustaz ini nampak dah tak sabar nak cerita tentang arak ni tadi. Sebelum tu saya ceritakan sikit bagaimana selain daripada Rasulullah sendiri meletakkan kalimah laknat. Allahu Akbar. Sebenarnya laknat ni menurut penghurai ataupun para ulama hadis, bahawa perkataan laknat ni menggambarkan dosa besar. Allah Taala melaknat orang yang melakukan liwat. La'anallahu, Allah Taala melaknat orang yang melakukan amalan kaum Lut. Allah Taala melaknat orang yang mengambil arak. Allah Taala melaknat. Kalimah melaknat biasanya menggambarkan dosa besar. Apabila seseorang tu melibatkan dirinya dengan sesuatu perkara yang berkaitan dengan arak, kita bimbang bahawa laknat Allah, bila mana disebut laknat ni maksudnya Allah Taala memutuskan rahmat dia, dan kita tak nak Allah Taala memutuskan rahmat daripada kita. Sebab itulah kita kena menjauhkan diri kita daripada tergolong dalam golongan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ni, la'anallahu syaribal khamar. Allah Taala melaknat orang yang meminum arak dan orang yang berkaitan dengan arak ni tadi. Yang menariknya tuan-tuan, Rasulullah dah memberikan kita gambaran bahawa Allah Taala tak suka sangat dengan orang yang terlibat dengan arak. Perhatikan bagaimana khalifah yang kelima Ar-Rasyidin, iaitu Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni memang betul-betul dia melaksanakan apa yang telah diberikan pedomannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang mana Al-Imam Baihaqi pernah menghuraikan. Dia kata Saidina Umar dia pernah meletakkan syarat, bukan Saidina Umar, maknanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni pernah meletakkan syarat kepada non-Muslim pada zaman dia memerintah. Dia kata kataba Umar bin Abdul Aziz alla yuzhirul khamra, iaitu para non-Muslim, iaitu orang kafir pada zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz tidak boleh menzahirkan aktiviti arak mereka. Maknanya mereka sangat ketat. Umar Abdul Aziz meletakkan perundangan pada zaman dia. Macam tu juga perkara ni direkodkan juga oleh Ibnu Zanjawih, yang menceritakan di dalam kitab Al-Amwal dia mengenai tentang bagaimana Umar Abdul Aziz ni menyekat operasi ekspor import arak. Susah nak sebut perkataan ni. Yang ni disebutkan di dalam Kitabul Amwal. Dia kata kataba Umar Abdul Aziz ila Abdul Hamid bin Abdul Rahman wa huwa amiluhu ala al-Kufah alla tuhmal al-khamra min Rustaq ila Rustaq. Dia kata kepada gubernurnya, jangan dipindahkan arak tu daripada satu daerah kepada satu daerah yang lain. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut mengenai perbincangan ini, jangan ke mana-mana. Kita temu lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian mengenai hadis berkaitan dengan arak, yang mana kita telah sebutkan tadi dalam Quran Allah Taala melarang mengharamkan arak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Taala melaknat arak dan orang yang berkaitan dengan arak, bagaimana Rasulullah memang sangat tak suka dan mengecam orang-orang yang berkaitan dengan industri arak ni. Mudah-mudahan dia boleh menghentikan kerosakan ini.
Manakala dalam khalifah pula selepas daripada zaman Rasulullah, kita perhatikan bagaimana Umar Abdul Aziz bersungguh-sungguh menyekat, melarang orang non-Muslim. Dia tak larang orang non-Muslim minum, tetapi dia kata jangan zahirkan dan jangan sesuka hati memindahkan operasi import dan ekspor arak di antara daerah dan daerah, menunjukkan betapa Umar Abdul Aziz sangat bertegas dalam isu arak. Jadi dalam perbincangan mengenai isu semasa nanti kita akan ulas juga, tapi seperti biasa dalam episod kali ini kita ada satu episod ataupun satu slot mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan apakah hadis yang viral tetapi tidak sahih kita pada hari ini, iaitu hadis tentang sejarah terciptanya rokok. Iaitu ada yang mengatakan bahawa terdapat hadis yang mengatakan bahawa rokok ataupun tembakau ini berasal daripada kencing syaitan ataupun berasal daripada berasal ada asal usulnya yang disebutkan di dalam hadis. Tetapi menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, iaitu lajnah fatwa daripada negeri ataupun negara tanah Arab iaitu Saudi sendiri, mengatakan bahawa hadis ini pada hakikatnya tidak mempunyai asal usul yang boleh disandarkan kepada Rasulullah. Jadi hati-hati tuan-tuan, walaupun kita meletakkan satu perkara itu tentang hukum dan hakikatnya, tapi jangan kita sewenang-wenangnya mengaitkan sesuatu perkara ataupun hadis itu dengan Rasulullah, kerana kita bimbang hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih dan tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah. Sekiranya hadis tersebut, apatah lagi sekiranya hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Baik, kita balik ataupun kembali semula kepada perbincangan kita mengenai hadis tentang arak tadi. Saya tengok tadi Ustaz ni ada macam dah tak sabar nak cakap tadi. Ada kalau mengenai perbincangan hadis arak ni, kadang-kadang saya nak tanya Ustaz ni, soalan ni kadang-kadang sering juga ditanya. Betul. Mengenai tentang katakan dia orang yang kerja sebagai food panda. Ada orang order dengan dia arak katakan. Sedangkan dalam hadis tadi itu Rasulullah kata hamiluha, ataupun orang yang bawa arak tak boleh. Ataupun kita perhatikan ada juga di kalangan kita Muslim tetapi dia kerja mungkin ada kaitan sikit dengan arak. Apa pandangan Ustaz Husaini ataupun apakah nasihat yang terbaik dalam isu sebegini? Baik. Kita dalam mendepani isu yang sebegini dengan keadaan COVID lagi, yang sebaik-baiknya kita kalau nak mencari pendapatan itu, sebaik-baiknya kita hindari perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang hadis yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi, la'anallahu syaribal khamr. Begitu juga bila kata la'ana ini dia berkenaan dengan dosa yang besar. Betul. Begitu juga dengan orang yang rasuah, memberi rasuah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Betul. Allah melaknat kepada orang yang beri rasuah dan menerima rasuah. Dan seelok-eloknya kalau orang yang bekerja dalam bidang ini yang membawa, kalau kita tak nak menjadi daripada sebahagian daripada golongan yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hindarikan. Baik. Banyak lagi sebenarnya kerja-kerja yang halal. Betul. Saya kira itu adalah satu jawapan yang baik juga. Kalau andai kata ada di kalangan kita yang food rider, mungkin kita boleh minta, ataupun kalau kita boleh tolak. Kalau kita boleh tolak, kita tolak. Maknanya kita kata ini tidak boleh, saya tak, maknanya itu kebebasan kita untuk bercakap sedemikian ataupun menolak satu perkara yang melibatkan kita dengan perkara yang tidak elok. Baik, kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama tuan-tuan puan-puan kita perhatikan pengajaran dan resolusi yang kita pelajari daripada hadis kita pada hari ini. Yang pertamanya adalah kita hendaklah bersikap tegas dengan apa sahaja yang perkara yang melibatkan arak. Yang kedua, kita hendaklah mendidik masyarakat tentang bahaya arak dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan manusia. Dan ketiga, kita hendaklah sentiasa berhati-hati apabila menyebarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa dalam penghujung rancangan ini saya menyeru kepada tuan-tuan puan-puan agar sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana melalui tabung ini kita akan memperkasakan program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa macam agak ringkas untuk kita bincangkan topik ini, topik yang menarik juga, tapi insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita akan kembali juga tentang perbincangan mengenai arak. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala memberkati pengajian hadis kita. Dengan ini saya mempersilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita angkat tangan, mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita dan diberi kita kefahaman insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang Engkau murka ya Allah. Dekatkanlah kami dengan perkara yang Engkau suka ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala benda yang boleh merosakkan hati dan jiwa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah hati kami ini berpegang pada Al-Quran dan hadis ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sahajalah Tuhan yang memegang hati-hati kami ini supaya kami tidak terpesong daripada ajaran-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.